Baik, kalau tadi saya dah umumkan tentang jelajah jiwa SME 2023 dan kini saya bawakan salah seorang usahawan atau speaker yang akan bersama dengan kami nanti di Sabah, iaitu Danny atau lebih dikenali sebagai Bobby, seorang pengasas bersama Backyard Coco. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sebelum kita selami jenis perusahaan ini, mungkin Danny boleh kongsikan apa sebenarnya Backyard Coco ni dan bagaimana perniagaan ini bermula, Danny? Uh, okay, bermula disebabkan daripada minat, untuk mendirikan homestay sendiri ini terinspirasi dengan campsite yang dijadikan sebagai aktiviti untuk bersantai oleh masyarakat sekarang ini. Baik, mungkin Danny juga boleh kongsikan apa keunikan Backyard Coco ni, sebab saya difahamkan ia menggunakan sepenuhnya tenaga solar. Mungkin boleh kongsikan lebih tentang itu? Baik. Okey, untuk Backyard Coco ini kita menggunakan konsep, ada 3 konsep, di mana konsep off-grid, lebih kepada konsep nature, di mana kami menggunakan konsep go green dan juga campsite lah. Kemudian konsep off-grid ini kami menggunakan semua ini adalah fully solar, di mana menggunakan tenaga solar ini dan untuk menjadikan sebagai power electricity di Backyard Coco ini. Kemudian kami juga menggunakan gravity water, di mana kami menggunakan air sungai untuk buat sarahan ke tangki dan untuk supply ke pengguna di Backyard Coco ini. So, Backyard Coco ini menggunakan konsep off-grid, di mana kami menekankan untuk penjimatan power electricity kerana kami menggunakan fully solar, dan juga ini adalah satu tarikan untuk masyarakat yang berminat kepada campsite buat. Okey, Danny, kongsikan juga bagaimana Danny mulakan perusahaan ini, sebab kita tahu memulakan sebuah perusahaan di waktu kala pandemik bukan senang. Jadi apakah antara cabaran yang Danny telah lalui untuk membangunkan perusahaan ini? Okey, baik. Cabaran-cabaran yang kami lalui waktu mendirikan homestay Backyard Coco ini, di mana kami mendapatkan kami dapat kawasan yang tidak rata, di mana kawasan ini berbukit, dikenali sebagai Coco Hill. Ini adalah kawasan yang berbukit, dan juga kami mendapatkan kawasan yang eksotik, kawasan yang tinggi. Kemudian untuk membina Backyard Coco ini agak rumit pada waktu itu, kerana menggunakan kos yang sangat tinggi dan juga jalan raya yang tidak baik pada waktu itu. Kami membina kawasan Backyard Coco ini lebih kurang dalam setahun, di mana cuaca juga salah satu cabaran yang kami lalui apabila membuat proses meratakan tanah kawasan ini selalu runtuh. So mengambil masa yang agak lama untuk mendirikan Backyard Coco ini. Jadi dengan masalah yang disebutkan seperti pembangunan yang berbukit, jalan pun tak rata. Jadi apa Danny sebagai pengasas, apa yang Danny lakukan untuk mengatasi masalah ini? Mungkin Danny ada reach out kepada kerajaan untuk mendapatkan bantuan atau bagaimana? Kami sudah cuba untuk mendapatkan bantuan di kawasan daerah kami di bahagian Backyard Coco ini. Tetapi mungkin ada beberapa requirement yang mereka perlukan dan kami tidak dapat penuhi. Tetapi untuk kami mendirikan Backyard Coco ini, sepenuhnya kami menggunakan dana sendiri. Dan juga ada beberapa juga dana orang kampung yang terlibat menggunakan kawasan tersebut. Contohnya seperti jalan raya untuk memasuki ke kawasan tersebut. So, kami belum ada dapat lagi mana-mana dana ataupun daripada mana-mana bantuan daripada mana-mana pihak. Jadi kami cuma menggunakan dana sendiri. Okey. Baik, sekarang kita berada di tahun 2023 di fasa peralihan endemik. Jadi bagaimana peralihan itu Danny melihat sambutan dan respon daripada pelanggan setakat ini? Okey, baik. Sambutan untuk Backyard Coco ini agak baik juga, kerana disebabkan konsep yang kami gunakan ini adalah konsep off-grid,
di mana tidak digunakan di mana-mana pihak homestay setakat ini. Di Sabah ini terlalu banyak homestay dan mereka semua selalunya menggunakan electricity, tetapi hanya backyard pool ini sahaja yang menggunakan off-grid atau off-grid. So mostly student yang akan datang ke kawasan kami ini untuk mempelajari bagaimana kami menggunakan konsep-konsep solar dan juga gravity ini. Selepas sahaja pandemik, sambutan agak baik juga, di mana sambutan ini bukan sahaja daripada lokal Sabah sendiri, tetapi daripada Semenanjung juga, dan juga ada juga daripada luar negara seperti Iran, Jepun, Korea dan juga China. Okey, apa sudah tentu membangunkan sebuah pemasaran ataupun perusahaan, antara yang perlu dititik beratkan ialah metod pemasaran. Jadi bagi Danny, apa metod pemasaran yang diguna pakai untuk Backyard Kokol untuk kita bersaing secara sihat dengan homestay ataupun tempat penginapan lain? Dan sejauh mana Danny mengadaptasikan digitalisasi dalam perniagaan Backyard Kokol ini? Okey, baik. Di kawasan Backyard Kokol ini sudah ada beberapa homestay dan juga agak menarik juga homestay mereka di sana. Salah satu cabaran dari segi marketing juga, tetapi pihak Backyard Kokol ini kami menekankan marketing yang menarik dari segi media sosial dan juga hebahan melalui artis-artis tempatan yang berada di Sabah. Kemudian untuk berdayang secara sihat juga, pernah berlaku beberapa kali di kawasan Backyard Kokol ini fully occupied, di mana full penyewa di Backyard Kokol ini. Kami akan recommend each other di kawasan Backyard ini, homestay kawasan Backyard ini kami akan recommend each other. Sekiranya tempat kami tidak memenuhi kriteria yang customer hendakkan, kemudian kami akan recommend ke tempat lain di kawasan yang terdekat. Sama juga seperti mereka pun akan recommend ke kawasan kami sekiranya kemahuan guest ataupun customer itu mereka tidak dapat penuhi. So saingan secara perniagaan secara sihat di kawasan Kokol ini agak baik. Kami semua ada kerjasama dari segi untuk memberikan marketing promotion each other. Okey, bercakap mengenai perniagaan juga, kita mahu tahu bagaimana Danny sebagai seorang pengasas menguruskan aliran kewangan itu untuk tujuan satu mungkin maintenance, kedua marketing dan juga cost overhead secara keseluruhan. Mungkin Danny ada pengetahuan tentang perniagaan ini dan adakah Danny bercadang untuk memasuki mana-mana kursus tentang perniagaan ini sendiri? Okey, baik. Untuk pendapatan Backyard Kokol ini juga saya telah managekan untuk kemasukan setiap pendapatan Backyard Kokol ini telah dibahagikan beberapa persen untuk maintenance, pendapatan dan juga kegunaan-kegunaan yang luar. So selalunya maintenance akan menggunakan dana yang agak tinggi, lebih daripada pendapatan untuk bermasa sekarang ini, kerana kami baru sahaja bermula dalam setahun untuk fully operation. Jadi semestinya pendapatan yang kami dapat sekarang ini tidak mencapai lagi untuk memenuhi keseluruhan untuk maintenance yang di Backyard Kokol ini, terutamanya jalan raya. So kami masih sedang mengumpulkan dana daripada pendapatan tersebut untuk mencapai sampai ke dana untuk membuat maintenance yang amat perlu di Backyard Kokol ini. So still looking for khusus yang bagaimana untuk kita mendapatkan pendapatan yang agak baik, kerana di Backyard Kokol ini salah satu cabaran pada waktu sekarang ini adalah jalan raya untuk memasuki ke kawasan tersebut. Dan jalan raya tersebut bukan sahaja digunakan untuk pihak kami saja, tetapi untuk orang kampung berada di sana. So kami Backyard Kokol telah bercadang untuk mengumpul dana bersama-sama dengan pihak orang kampung juga untuk memenuhi keperluan seperti jalan raya di kawasan tersebut. So pendapatan yang kami dapat sekarang ini kami bahagikan melalui percentage, di mana persen untuk income dan juga percentage untuk maintenance dan sebagainya. Okey,
Okey, Danny, bergerak ke depan. Kita tahu kita memerlukan insentif ataupun bantuan daripada kerajaan untuk meneruskan kita punya perusahaan ini. Jadi bagaimana Danny mendapat pengetahuan tentang inisiatif kerajaan terutama untuk PKS dan apa lagi bantuan yang diperlukan untuk Danny membangunkan backyard cocoa ini secara amnya? Baik, sebelum ini kami tidak fokus kepada bantuan-bantuan yang disediakan karena mungkin kami terlalu fokus untuk membangunkan backyard cocoa ini. Kemudian kami dapat mengetahui beberapa info dari segi bantuan kerajaan kepada peniaga-peniagaan homestay ini diadakan di Sabah. Of course, backyard cocoa memerlukan dana yang lebih baik, bukan sahaja untuk backyard cocoa tetapi orang kampung, terutamanya dari segi jalan raya yang untuk memasuki kawasan tersebut untuk pihak orang kampung. So itulah yang kami menghadapi sekarang ini, dan juga sekiranya ada dana dan juga ada peruntukan di mana-mana pihak, of course saya akan attend dan juga saya akan ajukan. Baik, Danny, sebelum saya teruskan ke soalan seterusnya, mungkin Danny boleh kongsikan sebenarnya Danny cakna ataupun sedar tak tentang peruntukan ataupun insentif yang disediakan kerajaan untuk PKS, dan bagaimana pula dengan pengusaha-pengusaha PKS di Sabah lain? Adakah mereka sedar tentang wujudnya peruntukan untuk PKS ini atau bagaimana? Baik, untuk perniagaan mereka Sabah ini selalunya mereka agak bukan tidak mengambil tahu, tapi mungkin info itu tidak tersampai kepada mereka, termasuk saya sendiri. So semestinya bantuan-bantuan terutama seperti PKS ini amatlah diperlukan untuk perniagaan seperti kami yang berada di Sabah ini. Tidak juga fokus kepada perniagaan seperti saya juga, tetapi kepada yang lain juga. Semestinya di Sabah ini sangat memerlukan bantuan seperti ini. Sekiranya bantuan ini dapat diteruskan, semestinya dapat membantu untuk perniagaan di Sabah ini lebih membangun lagi. Baik, dari soalan terakhir, kita akan bergerak ke hadapan, kita akan capai belanjawan untuk 2024. Jadi mungkin sedikit harapan dari Danny daripada kerajaan untuk PKS terutama di Sabah sendiri. Okey, baik. Harapan saya di pihak backyard cocoa ini adalah di mana agar backyard cocoa ini dapat dimasukkan sebagai salah satu program di mana dalam kalender cuti di Malaysia ataupun di mana-mana travel agency, dan juga bantuan-bantuan dari segi PKS ini dapat lagi lebih diperkenalkan dan dapat lebih membantu untuk pihak-pihak peniaga-peniaga seperti kami ini, peniaga-peniaga kecil di Sabah, agar kami punya perniagaan ini dapat disebarkan salah satu pusat pelancongan yang ada di Malaysia ini, kerana di bahagian backyard cocoa, di bahagian Cocoa Hill ini juga terlalu banyak pusat-pusat pelancongan, sama juga seperti di tempat-tempat kawasan yang lain di Sabah. So hopefully dengan adanya bantuan ini untuk lebih membangun dari segi pembangunan dan juga marketing, dapat lagi diberikan peluang agar peningkatan perniagaan seperti kami ini dapat lagi dimajukan di dalam Malaysia. Baik, sudah tentu perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam platform Digital Astrawani. Jadi terima kasih diucapkan kepada Danny atau Bobby, pengasas bersama Backyard Cocoa. Kita jumpa di Sabah nanti. Okey, niagawan ini akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.